Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kena sekolah habis kali ni. Walaun kena sekolah habis. Kena sekolah habis berkenaan dengan tabika kemas yang akan melahirkan lebih 100,000 hufaz cilik. Tabika kemas akan melahirkan lebih 100,000 orang hufaz cilik, sekaligus jauh lebih daripada pasti milik PAS. Kita tahu pasti ini milik PAS. Hari itu bising, seluruh Malaysia terkejut kerana gaji yang diterima oleh gaji-gaji yang diterima oleh guru-guru di dalam tadika pasti sangat-sangat rendah. Lepas tu bila kena tegur, bila mereka kata apa? Jangan ganggu, jangan campur tangan. Lepas itu rupa-rupanya mereka ingat kerajaan tak mampu untuk hasilkan ramai hufaz. Tapi rupa-rupanya tabika kemas akan melahirkan seramai 100,000 orang hufaz cilik, sekaligus jauh lebih daripada pasti milik PAS itu. Ini dinyatakan oleh seorang TikToker. Nama dia Wan Hadi. Aku suka dengan manusia ni. Saya sudah follow TikTok dia, memang padu. TikTokers Wan Hadi menyebut gaji guru tadika kemas juga lebih tinggi daripada gaji minimum. Yuran untuk masuk tadika kemas pula hanya semurah RM5 sebulan. RM5 je. RM5 saja pun di kawasan pedalaman dan RM30 untuk di Kuala Lumpur. Begitu juga untuk tadika kemas di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang diterajui oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Boleh berkata, kemas mendapat pengiktirafan anugerah emas daripada Reader's Digest dalam bidang pendidikan awal untuk kanak-kanak di negara ini. Saya mau tanya saja, pasti adakah dapat? Sekolah yang PAS punya itu ada dapatkah anugerah apa-apa? Pengiktirafan dari mana-mana ada? Kalau tiada, kenapa bising-bising? Kenapa cuba untuk mempersoalkan kemas yang dapat dapat Reader's Digest punya anugerah emas tak gitu? Jadi dia kata, untuk pengetahuan kau, walaun tabika kemas dah buat program tabika pratahfiz kemas. Lebih 10,000 orang tabika kemas akan buat program ini secara berperingkat bermula tahun ini, katanya. Untuk rekod, KKDW mengambil inisiatif untuk mewujudkan program tabika pratahfiz kemas dalam membangun modal insan desa secara komprehensif bagi memperkasakan pendidikan Al-Quran kepada kanak-kanak seawal usia. Jadi kena sekolah habis lah kali ini. Ini di TikTok dia ni. Datuk Seri Zahid Hamidi punya usaha, insya-Allah dia kata. Jadi lebih baik diam-diam lah. PAS lebih baik diam-diam. Buat saja kerja kamu sendiri, diam-diam, jangan bising-bising. Nanti sendiri kena lah, memalukan pula. Sendiri terjilat ludah, lagi memalukan pula. Susah juga. Jadi daripada bising-bising, lebih baik diam-diam. Sebab akhirnya sendiri yang terkena. Apa pendapat anda? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey. Persoalan tentang siapakah yang akan menjadi calon ataupun yang akan menggantikan kematian bekas yang di-Pertuan Dewan Negara menjadi tanda tanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya tampil memberikan berita mengenai siapa yang di-Pertuan Negara, Dewan Negara yang di-Pertuan Dewan Negara yang baru. Okey. So siapakah yang sebenarnya pada pendapat anda yang sesuai untuk jadi
yang di-Pertua Dewan Negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah individu yang telah dinamakan sebagai calon yang di-Pertua Dewan Negara berikutan kematian penyandangnya iaitu Datuk Mutang Tagal pada 10 Mei yang lepas adalah ramai. Wow, ramai. Beliau berkata bagaimanapun setakat ini senarai nama itu belum pun dibincangkan. Katanya baru kita kemukakan nama untuk perbincangan. Katanya kepada pemberita selepas beliau mengadakan pertemuan dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching semalam yang turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Pada pertemuan itu, Abang Johari serta pemimpin kanan negeri turut juga membincangkan tentang keputusan dasar agar ia dapat dilaksana dengan lebih berkesan serta memastikan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dan juga Sarawak. Pada terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan kemuncak sambutan Hari Wartawan Nasional atau HAWANA 2024 bertemakan Etika Teras Kewartawanan Mapan yang dihadiri oleh kira-kira 1,000 orang pengamal media dari dalam dan luar negara iaitu Kemboja, Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, Brunei, Timur Leste, China, Korea Selatan, Qatar, Kuwait serta Perancis. HAWANA 2024 adalah perhimpunan terbesar wartawan Malaysia, anjuran Kementerian Komunikasi dengan kerjasama daripada Kerajaan Negeri Sarawak, manakala Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama adalah agensi pelaksana. Okey, so siapakah yang bakal akan menggantikan Mendiang Mutang Tagal yang telah meninggal dunia? Pada hemat saya, ada juga benarnya, ada juga betul cadangan-cadangan daripada mereka orang Sarawak bahawa mereka mahu supaya pengganti kepada Mendiang Mutang Tagal ini digantikan oleh anak kepada beliau sendiri, anak kepada Datuk Mutang Tagal, untuk menggantikan sebagai yang di-Pertua Dewan Negara. Dan kalau tidak pun, menurut rakyat negeri Sarawak, kalau tidak pun mereka pun mencadangkan supaya calon itu atau orang yang menggantikan itu adalah dari Sarawak juga. Apa pendapat anda? Mungkin ada nama di fikiran anda boleh komenkan juga. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.